Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahukah anda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang setakat ini paling banyak membawa pelaburan dalam masanya tempoh 1 tahun sahaja. Dan tahukah anda, setiap kali Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke mana-mana, pasti ada dia akan bawa berita baik tentang potensi pelaburan yang boleh membawa kepada kemakmuran negara Malaysia. Pasti dia akan bawa di mana-mana. Malah tahukah anda, satu-satunya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya menjadi speaker, menjadi mikrofon, menjadi suara kepada perjuangan negara-negara Islam untuk membantu Palestin. Tahukah anda itu? Belum pernah ada mana-mana Perdana Menteri Malaysia yang menjadi sebaik Datuk Seri Anwar Ibrahim, dapat kepercayaan. Terbaru ini lawatan ke Jepun. Siapa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya laku di kalangan kawan-kawan Islam, negara Islam saja. Rupanya di Jepun pun Anwar laku juga. Di mana-mana dia tetap laku. Lawatan Anwar ke Jepun tarik potensi pelaburan sebanyak berapa? 6.56 bilion. Bukan sikit tau. Perdana Menteri berkata, hubungan Malaysia-Jepun menyaksikan anjakan baru dari segi kerjasama pelaburan, perdagangan, pendidikan dan teknologi. Jadi lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun sempena sidang kemuncak peringkat ASEAN Jepun berjaya menarik potensi pelaburan sebanyak 6.56 bilion. Anwar berkata pertemuan beliau dengan pelbagai pihak di Jepun termasuklah rakan sejawatnya Fumio Kishida jelas menunjukkan bahawa hubungan Malaysia-Jepun kini menyaksikan anjakan baru dari segi kerjasama pelaburan, perdagangan, pendidikan dan teknologi. Memang pemimpin-pemimpin dunia suka fikiran yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Ada anjakan paradigma yang baru, ada fikiran yang baru, ada satu pendekatan yang baru, satu pendekatan yang tegas tapi bukan ekstrim, satu pendekatan yang bagus betul, kukuh betul tapi sederhana. Itulah yang pemimpin dunia mau, yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lawatan ke Jepun berjaya dengan membanggakan. Berjaya menarik potensi pelaburan bernilai 6.56 bilion, katanya pada satu sidang akhbar ketika mengakhiri lawatannya ke Jepun itu. Menurutnya, ia merupakan tambahan kepada potensi pelaburan yang bernilai 23 bilion semasa lawatan delegasi Malaysia ke Jepun pada bulan Jun. Bulan Jun 23 bilion. Baru-baru 6 bilion. Sudah menghampiri 30 bilion. Jadi jumlah keseluruhan dia 29.56 bilion. Ini barulah PM. Ini barulah kerajaan. Ini barulah Malaysia. Ini barulah Harimau Malaya. Jadi kita harap-harap semua orang yang cuba nak mempertikaikan kehebatan, kepandaian, kecemerlangan, kewibawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhentilah, putus asalah kamu, berhentilah, jangan lagi. Jangan lagi. Muhyiddin Yassin ada tak buat begini? Tiada. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari-hari Hadi Awang, Muhyiddin, Mahathir dan geng-geng depa lah, geng-geng depa tunggu kerajaan perpaduan ini nak tumbang, tapi tak tumbang-tumbang. Yang jadi sekarang ini depa dah jadi cacam merbah. Yang jadi sekarang ini dorang pula yang susah hati sebab hari-hari ada kemungkinan ada MP dorang yang lompat kepada kerajaan perpaduan. Jadi hari ini ada satu pengumuman yang dibuat
Anthony Locke berkata kerajaan perpaduan semakin kukuh. Ya, saya setuju. Kerajaan perpaduan sekarang ini semakin kukuh dan stabil hari demi hari. Tak payahlah nak tunggu-tunggu nak bubarkan, nak runtuh kah tidak. Sebab semakin hari semakin kukuh. Semakin hari semakin kukuh. Rasa-rasanya tidak ada akan jadi kenyataan lah. Seperti pungguk merindukan bulan lah, begitu. Kedudukan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin kukuh, kuat, stabil setiap hari. Biarpun wujud pelbagai usaha untuk tebuk atap kah, tebuk dinding kah, pintu belakang kah, pintu atas kah, setiap hari biarpun wujud pelbagai usaha untuk merampas tampuk pentadbiran negara. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata persefahaman dan komitmen dalam semua gabungan politik, parti politik di dalam kerajaan perpaduan adalah kunci kepada kestabilan kerajaan itu yang telah pun berusia setahun. Hari itu bila-bila masa, lepas tu ada bulan 8, lepas tu entah apa bulan, tak bulan-bulan, tak jadi. Walaupun ada pelbagai pihak, pelbagai cubaan pihak lawan untuk ganggu-gugat, dakwa kerajaan akan tumbang, bertukar Perdana Menteri, hakikatnya kerajaan sekarang pada kedudukan yang kukuh. Kerana semua parti dan semua parti dalam kerajaan telah memberi komitmen tertinggi untuk kekalkan kerjasama kerajaan perpaduan, kata Anthony Locke. Pakatan Harapan BN Barisan Nasional GPS, Gabungan Parti Sarawak, GRS Gabungan Rakyat Sabah. Semua masing-masing berulang kali dengan jelas memberikan komitmen menyokong kerajaan ini. Kedudukan kerajaan perpaduan semakin hari semakin kukuh, semakin kuat dan stabil. Cukup dengan empat gabungan ini sebenarnya tak akan tumbang lagi dah kerajaan ini. Cukup dengan 4 ini. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS Sarawak, GRS Sabah. Jadi keempat-empat ini sudah pun menyatakan bahawa mereka akan kekal. Mereka akan tetap kekal bersama dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan. Jadi tak akan tumbang lah kerajaan perpaduan. Jadi entahlah, lebih baik berhenti daripada berpolitik, kasih majulah rakyat. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Konvensyen Tahunan Negeri DAP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Ibu Pejabat DAP hari ini. Anthony Locke berkata DAP juga yakin pelbagai dasar yang direncanakan kerajaan perpaduan dapat diluluskan, dilaksanakan sebaiknya, malah setiap keputusan atau rancangan yang dirangka adalah praktikal mengikut keperluan rakyat dan ekonomi negara. Di peringkat DAP katanya, parti itu akan kekal bersama dengan PH dalam menerajui pentadbiran negara dan akan berpegang teguh pada prinsip sebuah negara yang progresif dan majmuk. Katanya, kita kekal dengan perjuangan kita, terutama dalam memastikan Malaysia kekal sebagai negara yang progresif, masyarakat majmuk dan dasar yang sederhana, serta tidak menjurus kepada ekstremis, katanya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.